Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sama-sama kita baca doa. Selepas baca doa, kita teruskan dengan baca doa belajar. Kita baca Al-Fatihah. Lepas tu kita teruskan kita punya pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Alim yang maha berilmu dan maha mengetahui. Ya Allah, Ya Rasyid yang maha pandai. Sahaja kami belajar pada hari ini, belajar asas membaca Al-Quran dengan tujuan agar kami dapat beramal dengannya. Dan semoga dengan Al-Quran ini juga dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kami kepadamu, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sekarang kita masuk kepada pelajaran 17. Sebelum kita mengurai di Al-Quran, saya akan terangkan sedikit tentang hukum bacaan huruf roh. Okey. Muka surat 71 buku Al-Hirah. Okey. Muka surat 71 Al-Hirah. Pelajaran 17 hukum roh. Hukum huruf roh. Jadi setiap kita jumpa huruf roh mesti ada hukum. Sebelum ni asal kita jumpa nun mati dan tanwin ada hukum, jumpa mim mati ada hukum, jumpa huruf qalqalah ada hukum, jumpa lam ta'rif ada hukum, jumpa lam Allah, kalamullah ataupun lafzul jalalah ada hukum. Sekarang kita masuk kepada hukum roh. Jadi asal jumpa huruf roh mesti ada hukum. Okey. Hukum yang pertama adalah roh dibaca dengan tebal ataupun yang selalu kita sebut tabkhim. Okey, tabkhim itu bermaksud dibaca dengan tebal. Yang pertama, roh yang macam mana yang kita baca dengan tebal? Roh yang berbaris atas atau hadapan. Jadi kalau jumpa huruf roh, dia berbaris dhamma atau baris hadapan macam ni. Kemudian jumpa huruf roh yang berbaris atas macam ni, maka roh tersebut dibaca dengan tebal ataupun dipanggil roh tafkhim. Macam mana baca tebal? Lidah sedikit terangkat. Ru, bukan ru. Ru, kita punya kedudukan lidah kita tu sedikit terangkat. Macam itulah dia ketebalan untuk mengeluarkan dia punya ketebalan. Robbah, ru. Bukan roh, bukan dia. Kalau roh dia tipis, roh. Kita punya lidah di dalam tu terangkat. Jadi asal jumpa roh berbaris dhamma, roh berbaris fathah, maka kita uraikan dia roh tabkhim ataupun roh dibaca tebal. Sebab kenapa? Sebab dia berbaris dhamma dan berbaris fathah. Yang kedua, roh yang mati ataupun sukun didahului dengan baris atas ataupun hadapan.
Tadi baris ro yang berbaris hadapan dan baris atas. Sekarang ro yang sukun, ro yang ada tanda sukun. Okey, ro yang ada tanda sukun, tetapi sebelum itu hurufnya berbaris doma dan berbaris atas. Maka ini juga dibaca dengan tebal. Macam mana? Tur, tur, ja'u. Tebal, bukan tur. Kalau tur dia tipis. Tur, dia kita punya kedudukan lidah kita sedikit terangkat. Okey, mau, mau, tur, mau. Marji'ahum, bukan marji, itu agak tipis. Jadi kita baca dia secara tebal. Seterusnya, ro yang mati kerana wakaf ataupun didahului, ro yang mati kerana wakaf dan didahului baris atas atau baris dhammah, baris hadapan. Okey. Contoh, kalau kita wakaf, apabila huruf ro yang terakhir, maka kita mestilah matikan huruf yang terakhir. Itu saya rasa kita semua sudah paham. Jadi kalau kita wakaf pada huruf ro, kita tengok huruf sebelumnya, baris kepada huruf sebelumnya. Kalau dia berbaris doma, maka hukumnya adalah tebal. Dibaca tebal. Nakur, dia tebal. Lidah di dalam sedikit terangkat. Lepas tu sakor, bukan sakor, itu dia tipis. Sakor, kita punya kedudukan lidah di dalam tu sedikit terangkat. Ro yang wakaf sebelumnya, huruf sebelumnya berbaris doma ataupun berbaris atas. Okey. Yang keempat, ro yang mati didahului baris bawah yang bukan asal. Apa yang maksud baris bawah yang bukan asal? Ia bermaksud adalah ro pada hamzah wasal apabila kita bariskan hamzah wasal. Okey, apabila permulaan ayat contoh seperti ini, selepas hamzah wasal ada huruf ro. Jadi baris kepada huruf ro ini bukan asal. Maksudnya bukan asal, tiada huruf yang berbaris di sini untuk membunyikan huruf ro. Huruf ro yang sukun. Kita kena bariskan hamzah wasal ini baru kita dapatkan bunyi huruf ro. Jadi apabila jumpa seperti ini maka ro tersebut dibaca dengan tebal. Biarpun biarpun hamzah wasal di sini dibaca baris bawah. Sebelum ni apabila ro yang berbaris atas sahaja. Baris atas jumpa ro sukun. Tapi ini bukan pada bukan hamzah wasal, bukan dibariskan. Dia memang baris sedia. Kalau yang ini kita yang kasih bariskan dia sebab dia berada di permulaan ayat. Maka ini dibaca dengan tebal. Okey, saya harap dapat dipahami lah. Irji'i. Seterusnya, ro yang mati didahului baris bawah yang asal. Okey. Maksudnya ro yang mati didahului baris bawah yang asal. Baris bawah yang asal maksudnya memang sedia ada baris bawah. Bukan kita yang kasih baris. Jadi sesudahnya, kita tengok pula kepada sesudahnya. Kalau sesudahnya itu adalah huruf isti'la, apa yang dimaksud dengan huruf isti'la? Huruf isti'la itu adalah huruf-huruf yang dibaca dengan tebal. Okey? Huruf-huruf yang dibaca dengan tebal itulah yang dimaksud dengan huruf isti'la. Dari 28 huruf hijaiyah ini adalah huruf isti'la yang dibaca dengan tebal. Jadi kalau ro sukun berjumpa dengan huruf isti'la, okey, ro sukun berjumpa dengan huruf isti'la, sebelum ro sukun itu berbaris bawah, maka kita baca dengan tebal. Mirsoda, mir, bukan mir. Kalau mir dia tipis, mir. Kita punya kedudukan lidah di dalam mulut kita sedikit terangkat. Kemudian yang keenam, ro yang mati kerana wakaf
didahului huruf selain ya. Ro yang mati kerana wakaf didahului huruf selain huruf ya. Contoh, kalau dia itu bukan madlin. Okey? Kalau bukan madlin ataupun bukan huruf ya di sini, okey? Selepas itu ada ro yang kita sukunkan sebab wakaf, maka dibaca juga dengan tebal. Wal al-fajr. Al-fajr. Okey? Jadi ini kita baca tebal. Biarpun ro dia ini berbaris bawah, tapi kalau hurufnya yang sebelum ini bukan huruf ya dan kita pula berada di tempat wakaf, maka ro di sini juga dibaca dengan tebal. Okey? Saya teruskan sejak selepas tu saya akan bagi tips, okey, untuk memudahkan kita baca. Cuma ini memang kena juga diterangkan untuk lebih pemahaman lah ya. Okey, sedikit lagi. Tadi itu enam cara baca untuk ro tebal. Yang pertama, cara senang ingat, ro yang berbaris atas, ro yang berbaris dhammah. Okey. Ro yang sukun sebelumnya berbaris atas ataupun berbaris dhammah. Lepas tu ingat lagi ro yang mati kerana wakaf didahului dengan baris atas atau baris hadapan. Boleh ingat itu dulu kalau mau ingat. Yang lainnya tu nanti tambah-tambah. Okey. Ingat 3 dulu. Jangan terus mau ingat 6 nanti jadi keliru. Cuma saya terangkan saja di sini ya. Untuk kita habiskan hukum bacaan huruf ro. Tadi kita untuk bacaan huruf ro tebal, sekarang kita masuk ro yang nipis, dibaca dengan nipis. Macam mana kita baca dengan nipis? Lidah tidak terangkat. Okey, tidak berat untuk menyebutkan dia. Contoh, ro yang berbaris bawah. Apabila jumpa ro yang berbaris bawah, maka dia dibaca dengan tarkik. Nipis itu bermaksud nipis itu dalam bahasa tajwid dipanggil tarkik. Okey, jadi biasa kalau kawan-kawan kata ro tarkik bermakna itu adalah ro yang dibaca dengan nipis. Ro berbaris bawah, kita baca ri. Senang sebutan dia sebab dia nipis, tidak perlu ri, tidak perlu angkat lidah kita. Ri, lidah ke bawah saja macam biasa. Ri. Okey. Yang kedua, ro yang mati didahului baris bawah yang asal. Okey, baris bawah yang asal maksudnya memang sedia ada baris bawah dan tidak ada sesudahnya huruf isti'la. Okey, ingat huruf isti'la itu adalah huruf tebal. Huruf tebal yang mana? Kha, so, do, to, zo, go, ko. Senang ingat semua huruf hijaiyah yang dia punya vokal untuk sebutan dia adalah vokal O. Kecuali ro. Kha, so, do, to, zo, go, ko. Itu adalah huruf isti'la. Okey, saya teruskan lagi. Yang ketiga, ro yang mati kerana wakaf didahului dengan madlin. Okey, macam ni. Yasir. Kita nipis sebab ada madlin. Jadi, kalau kita jumpa madlin, selepas itu yang disukunkan, huruf yang disukunkan pada madlin tersebut adalah huruf ro, maka ro di sana dibaca dengan nipis. Okey, dibaca dengan nipis. Yasir. Okey, lidah tidak perlu terangkat. Yang keempat, ro yang mati kerana wakaf didahului baris bawah. Mana dia? Okey, kita berhenti pada perkataan qadir. Okey, qadir. Kita perhatikan ro yang mati kerana wakaf. Tadi ro ini berbaris tetapi dia sukun kerana wakaf dan apabila huruf sebelumnya itu berbaris bawah, maka ro dibaca nipis. Kita laju sikit ya. Ro yang mati kerana wakaf didahului huruf yang mati
serta huruf sebelumnya berbaris bawah. Ro yang mati kerana wakaf. Ada huruf ro yang berbaris tetapi disukunkan kerana wakaf. Kemudian ro itu pula didahului dengan huruf yang sukun. Ini dia huruf yang sukun. Selepas tu kita tengok lagi baris kepada sebelum huruf yang sukun. Kita tengok apabila sebelum huruf sukun itu berbaris bawah, maka ro di sini juga dibaca dengan nipis ataupun tarkik. Okey, agak laju ya sebab nanti saya akan bagi tips untuk memudahkan kita. Cuma saya terangkan sahaja untuk ulang kaji. Setelah kita tahu ada ro yang dibaca dengan tebal ataupun tafkhim, ada ro yang dibaca dengan nipis ataupun tarkik, kita juga ada ro yang boleh dibaca tebal ataupun nipis. Jadi tidak kisah mau baca tebal kah, mau baca nipis kah, boleh. Okey? Yang pertama, ro yang mati didahului baris bawah yang asal dan sesudahnya terdapat huruf isti'la yang berbaris bawah. Yang mana ro yang mati, ini ada ro sukun. Lepas tu ada ro yang mati didahului dengan baris bawah. Ada ro sukun, sebelumnya itu adalah baris bawah. Memang kita baca nipis. Memang kita baca nipis. Fir. Okey, kita baca nipis. Tapi kalau dia ada huruf qaf ataupun ada huruf yang lain yang berbaris bawah juga di hadapannya, iaitu huruf isti'la. Huruf qaf ini huruf yang bervokal o ataupun huruf yang dibaca tebal. Dalam bahasa tajwid disebut dengan isti'la. Jadi kalau ro sukun sebelumnya berbaris bawah berjumpa dengan isti'la, huruf isti'la. Ini dia huruf isti'la. Huruf tebal. Maka di sini kita ada dua pilihan. Kita boleh baca dengan nipis dan kita boleh baca dengan tebal. Okey, jadi tidak kisah. Yang kedua, ro yang mati kerana wakaf. Okey, dia mati kerana wakaf, didahului huruf isti'la yang mati dan huruf sebelumnya berbaris bawah. Ro yang mati, ini ada ro yang berbaris, kita sukunkan kerana wakaf. Ini tempat wakaf. Lepas tu huruf sebelumnya yang sukun itu adalah huruf isti'la. Tengok lagi kepada huruf ketiga yang dari hadapan selepas huruf isti'la ini berbaris bawah, maka di sini kita ada pilihan boleh membaca dengan tebal ataupun nipis. Okey. Sekarang kita pergi buka Quran. Saya akan bagi dia punya tips. Okey. Saya akan bagi dia punya tips. Saya agak laju sebab ro ni ada je dia punya tips. Biarpun kita tidak berapa hafal, dia punya macam tadi saya terangkan agak banyak kan. Okey, kejap ya. Buka Quran dulu. Kita buka Quran. Mana sudah Quran? Okey, saya buka Quran dulu. Kita buka Quran. Siapa? Okey, saya akan bagi tips macam mana kita mau tahu ro itu dibaca dengan tebal dan ro itu dibaca dengan nipis. Okey. Kalau kawan-kawan menggunakan Al-Quran, Quran yang bertajwid, okey. Quran yang bertajwid, pada huruf-huruf tajwid di Al-Quran tu dia akan ada warna. Okey, dia akan ada warna.
Jadi kita boleh tengok kepada warna. Okey, buka surah Al-Fatihah yang akan kita urai. Buka surah Al-Fatihah yang akan kita urai. Buka surah Al-Fatihah yang akan kita urai. Perhatikan kepada ayat pertama suratul Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kawan-kawan menggunakan Al-Quran Tajwid, ro di sini berwarna biru. Okey. Ro berwarna biru ataupun ro bukan warna hitam. Ada juga yang menggunakan warna lain tapi bukan hitam. Jadi di sini dia memberi peringatan kepada kita bahawa ro tersebut dibaca dengan tebal. Jadi kalau kita baca-baca Quran, kita urai, kita nampak ro yang berwarna biru, maka kita boleh uraikan ro dibaca secara tafkhim ataupun dibaca secara tebal. Teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ro lagi berbaris fathah pun dibaca tebal. Okey, kita perhatikan huruf ro. Ro lagi berbaris atas. Alhamdulillahi rabbil. Jadi ro tafkhim. Ro dibaca tebal. Jumpa lagi ro tafkhim. Okey. Seterusnya banyak ya pada Al-Fatihah ni ro tafkhim. Sekarang kita cari ro yang dibaca nipis. Teruskan kepada suratul Baqarah. Kita cari ro yang dibaca nipis. Kita perhatikan adakah di sini? Mana ro yang dibaca nipis? Okey, ro yang dibaca nipis. Kita pergi surah Al-Baqarah, kita cari ya. Ni. Baris ketiga suratul Baqarah ayat yang ke-7. Absorihim. Ro berbaris bawah. Oleh kerana ro ini dibaca tarkik ataupun dibaca nipis, maka pada Al-Quran ro tiada warna. Dia akan hitam sahaja. Jadi bila kawan-kawan urai tidak perlulah mau difikir apa lagi hurufnya. Ini huruf isti'la kan ni. Sebelumnya adalah huruf isti'la berbaris atas, berjumpa pula dengan huruf ro. Anda boleh, tak payah fikir yang begitu. Kita boleh tengok kepada warna Quran. Kalau Quran itu ro dia warna hitam macam ni, maka kita baca sejak, kita confident sejak kita baca dengan nipis. Absorihim. Okey. Jumpa lagi ro yang baris fathah fi qulubihim maro ro tafkhim. Jadi asal yang paling penting adalah kita menerapkan pada bacaan. Kalau kita lupa apa yang berjumpa dengan huruf, apa keadaan huruf ro ini dibaca tebal ataupun dibaca nipis, maka warna-warna dalam Al-Quran ini dia sangat membantu. Okey, jadi huruf ro ini asal jumpa ro yang ro sukun sebelumnya berbaris atas, maka ro ini dibaca dengan cara tafkhim ataupun tebal. Dibaca tafkhim. Maka ro itu akan berwarna biru. Okey, yang pastinya dia bukan warna hitam. Kalau dia hitam, dia akan dibaca dengan nipis. Itu adalah tips. Okey, tips untuk kita menengok bacaan untuk huruf ro. Seterusnya, saya akan bagi tips lagi untuk kita melihat, okey, untuk kita melihat hukum-hukum tajwid yang lain. Untuk kita melihat hukum-hukum tajwid yang lain melalui warna. Contoh, mad asli. Okey, bacaan mad. Alah, huruf ro tidak pula berwarna. Ada lagi latest, Nego. Ada Quran lagi tidak latest. berwarna aku punya ro tu. Lain-lain warna, tapi itu ro tu dia hitam. Oh, alah, ada Tidak lagi warna latest. ro-nya. Ada lagi latest. Ada lagi latest Quran yang ro-nya ada warna. Itu lagi barulah.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada alif kecil, kalau ada mat asli, dia akan warna oranye. Dia akan kasih warna. Jadi apabila kita baca Quran, kita jumpa warna-warna pada bacaan, pada huruf-huruf, pada baris, itu menunjukkan perkara itu penting. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada oranye, maka dibaca panjang 2 harakat mad asli. Kemudian jumpa pula Rohim. Okey. Mad arid li sukun, huruf ya, Rohim, ya sukun, kemudian dimatikan oleh huruf yang ketiga. Dia punya color dia lebih terang daripada mad asli. Ini menandakan bacaan tersebut ada tajwid. Hukum bacaannya mestilah dibaca panjang 2, 4 ataupun 6, iaitu mad arid li sukun. Jadi warna-warna yang dalam Al-Quran kita ni akan sangat membantu. Contoh yang lain lagi, pada hukum nun mati. Kita perhatikan pada hukum nun mati. Okey, pada hukum nun mati, contoh nun mati berjumpa dengan huruf fa. Hukum nun mati, kalau nun dia, color dia warna hijau, yang pastinya dia bukan warna hitam. Itu bermakna ada dengung. Okey, yumfi. Jadi kita kena berhati-hati. Kalau kita jumpa warna pada bacaan, kita mesti ingat apa perlu buat. Dia ini bukan bacaan yang jelas. Dia mesti ada hukum. Jadi bila kita jumpa nun mati jumpa huruf fa, didengungkan 2 harakat, hukum bacaan ikhfa hakiki. Kita jumpa lagi huruf qaf, huruf qalqalah. Okey, kalau dia huruf qalqalah, maka dia akan berwarna biru. Jadi kalau kita baca Quran, kita jumpa lagi warna biru, kita kena ingat. Kenapa dia warna biru? Huruf qaf apabila disukunkan, apa hukum dia? Qalqalah, maka kita kena lantun. Rozaqana. Jadi lantun. Seterusnya apa lagi? Kita jumpa wajibul gunnah. Okey, pada mim sabdu ataupun mim tasdid dan nun tasdid, kalau kawan-kawan perhatikan pada Al-Quran, dia mesti warna. Okey, huruf yang lain yang bukan wajibul gunnah dia akan hitam. Dia akan hitam. Itu bermakna dibaca dengan jelas dan tiada dengung. Tetapi pada huruf mim dan huruf nun dia mesti warna apabila dia ada tanda sabdu. Itu bermakna dia bagi kita peringatan untuk kita baca ikut dia punya hukum. Contoh, mim sukun dibaca ikut hukum wajibul gunnah, maka kita kena dengungkan. Wa mim ma. Okey? Jadi itulah sedikit tips. Okey, satu lagi. Untuk bacaan idgham. Okey, kalau dia kata idgham, bermakna tanwin itu tidak dibaca. Baris tanwin pada huruf yang berjumpa dengan huruf idgham itu akan berwarna kelabu. Kalau kita jumpa dia warna kelabu, maka baris tersebut ataupun huruf yang sukun tersebut tidak perlu dibaca, terus masuk hudammi. Jadi tanwin dia tidak dibaca. Seterusnya min ro. Nun mati berjumpa dengan huruf ro, hukum bacaan idgham bila gunnah, dia masuk tidak dengung. Jadi nun tu akan warna kelabu. Jadi kenapa dia kelabu? Mesti ada sesuatu. Lepas tu tengok kepada hurufnya. Nun mati berjumpa dengan huruf ro, hukum bacaan wajibul gunnah pula. Hukum bacaan idgham bila gunnah, masuk. Jadi dia masuk mirro. Okey, sebab itu dia warna kelabu. Kemudian perhatikan kepada huruf waw yang ada tanda sifar di atas dia ni, tanda kosong ni. Ini pun dia akan kasih kelabu sebab dia kata tak perlu dibaca, abaikan sahaja. Wa ulat
tidaklah kita baca panjang waula mentang-mentang jumpa huruf waw. Jadi kalau ada tanda begini, ini dia akan bagi tahu kita tidak perlu dibaca. Itulah sedikit, serba sedikit tips saya bagi. Semoga dapat memberi manfaat dalam kita membaca Al-Quran. Kalau kita belum lagi hafal hukum tajwid, kita boleh hafal saja warna-warna yang ada di dalam Al-Quran. Ini akan memudahkan kita. Okay? Jadi itu sahajalah penerangan pada hari ini. Kita terus kepada menguraikan tajwid. Untuk yang pertama, Al-Fatihah, saya minta Jess lah untuk uraikan. Jess boleh urai Al-Fatihah. Okey, sampai ayat ke-5. Jess, ayat 5. Sampai ke Okey, boleh baca boleh baca sampai habis. baca sampai habis. Urai sampai ayat. Baca sampai habis, urai sampai ayat ke-5. Saya try ikut tadi. Okey? Ustazah. Okey, teruskan. A'udzu Okey, teruskan. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Murni, mic on. Sorry. Pada bacaan mad lazim kalimi musaqqal. Ini mungkin kita belum sampai. Pada bacaan mad lazim kalimi musaqqal, apabila hurufnya itu adalah huruf lam, huruf lam dan huruf-huruf yang lain, apabila mad berjumpa dengan sabdo dipanjangkan masuk kepada huruf lam, ada yang dinamakan nabar. Okey, ini pelajaran ni dia agak mendalam sedikit. Kita belum belajar lagi, tapi untuk yang saya macam Jess ni saya sudah bagi sikitlah. Nabar ni adalah penekanan. Jadi penekanan pada huruf yang bertasjid. Contoh iya kita tekan. Kita tidak baca iya, kalau i dia jadi mad. Kita kena tekan dia. Iya, itu nabar. Begitu juga pada mad lazim. Mad lazim kalimi musaqqal panjang 6 harakat, tekan masuk pergi huruf lam, kemudian baru boleh teruskan. Macam mana cara tekan? Waladdallin. Dia mesti ada singgah sekejap untuk kasih tahu yang dia ada tanda tasjid. Kenapa perlu ada penekanan dalam kita membaca Al-Quran? Kenapa perlu ikut tajwid? Sebab apabila kita baca, orang yang faham Arab, dia terus boleh kasih translate. Contoh kita baca alaihim waladdallin. Jadi dia orang akan confuse. Kenapa dia baca begitu? Jadi penekanan nabar tajwid itu, kalau macam kita yang belajar, ada orang dia boleh translate makna. Kalau kita baca, kita tidak ikut dia punya hukum, dia punya penekanan, maka orang yang mendengarkan, contoh orang yang tidak dapat melihat tapi boleh mendengarkan, dia orang akan keliru dan salah pada segi bacaan. Okey, sekali lagi Jess, siratal ladzina.
Waladhdallin. Okey. Yang di situ saja, yang lain semua okey. Boleh, boleh. Amin. Okey, bagus ya. Okey, teruskan ngam. Uraikan tajuk. Iya, betul. Okey, lam dibaca panjang ke pendek? Lam Allah? Betul. Seterusnya hirrah. Sebelum ra dibaca tebal ada lam ta'rif. Alif lam masuk pergi huruf ra. Hirrah. Jadi dia ada sabdu alif lam. Okey, bagus. Lepas tu ra. Okey. Dibaca. Okey, ra tafkhim. Ada huruf ra lagi. Okey, lepas tu mat arid li sukun boleh dibaca panjang. Okey, teruskan. Alhamdu, bukan allazi. Alhamdu. Bukan. Al. Lam dibaca. Al. Al koma. Sebab huruf ketiga tiada sabdu. Kalau lam dibaca ataupun lam dibaca, ada tanda sukun itu al. Al komariah. Kalau dikatakan as dia terus masuk kepada huruf. Jadi as-samsiah. Kalau yang ini dia kata al-ha, maka ada al-qamariyah. Macam tu dia punya tips. Okey. Teruskan. Sebelum tu ada mim berjumpa dengan huruf dal. Betul. Dibaca dengan okey, bagus. Lillahi. Okey. Okey, betul. Bukan samsiah. Bil. Okey, teruskan. Okey. Okey, teruskan. Jangan lam alif. Alif lam. Okey. Okey. Betul. Bagus. Betul. Okey, teruskan. Okey. Yau. Okey, bagus. Bagus.
Okey, last. Iya, ini nabar. Ada penekan. Okey, tahniah Jess, bacaan yang bagus dan uraian pun bagus. Okey, seterusnya Nego, Kak Marlina. Oke, Assalamualaikum. Dari ayat Waalaikumsalam. 6. Baca Al-Fatihah sampai habis, baru Lepas tu uraikan ayat 6 dan dari 7. 6 lah sampai 7. Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jangan jim. Sadaqallahul azim. Okey, boleh. Ihdinas. Dari mana ihdinas? Oh, dari oh ya. Ihdinas. Nasi. Yang ini yang ada. Nasi. Alif lam qamariyah. Kalau alif lam ada samsiyah. Okey. Kalau ada sabdu siro. Apa itu kalau ada sabdu ya? Ihdinasi tadi alif lam syamsiah. Jadi tidak payah lagi tengok Samsiah. situ. Lepas tu Sekarang tengok huruf ro berbaris atas dibaca Ciro. Ro dibaca tebal. Kemudian ada lagi satu. Tol. Belum lagi Kak. Ro dibaca tebal dan Ciro dibaca tebal dan mad asli alif. Bagus. Dibaca 2 harkat. Bagus. Tol mustaqim. Tol alif lam qamariyah. Okey, bagus. Mus. Adakah ni mus ni? Tiada. Sin sukun tiada. Mustaqim. Okay. Kim. Arid mid. Alif mad arid lisukun. Okay, berapa boleh baca? Lisukun. Dibaca panjang berapa? 2 harkat, 4 atau 5. 6. 2, 4 atau 6. Iya, betul. Dibaca 2, 4 atau 6 harkat. Iya, bukan 5 ya. Siro. Ro dibaca tebal dan mad asli alif. Okey. 2 harkat. Harkat kah horkot? Harkat. Pandai pindah sebutan. 2 harkat. Siratal ladzi lam ni tiada. Lam tiada. Mad asliyah. Okey. Dibaca
An am an amta am an am An. uh, Nun mati ijhar jumpa huruf ain. Izhar apa? ijhar halki. Oke, betul. Dibaca Dibaca dengan jelas. bagus. Betul. Seterusnya, Alaihim lin jangan dulu. Belum him. lagi. Amta. Ada mim mati jumpa huruf ta. Tadi nun mati ain. Mim mati jumpa huruf ta. Dibaca macam mana? Ta. An'amta. Amta. Bukan ta. Ada hukum Mim. kan ta nih? Bukan ta yang ada hukum. Mim sukun berjumpa dengan huruf selain mim dan ba. Izhar. Ijhar safawi. Ijhar halki. Izhar syafawi. Safawi. Oke. Ijhar safawi. Ya. Sebab mim mati. Oh ya. Mim mati Amta. jumpa huruf selain daripada mim dan ba dibaca jelas. Izhar Jelas. syafawi. Dibaca jelas. Ijhar safawi. Kemudian seterusnya. lin. Oke. Alaihim. Him. Dibaca dengan jelas. Ijhar safawi. Bagus. Seterusnya. Koi mad asliya real Garis atas. goi. Oh ya, goi. Lin. Oke. Teruskan. Lin real mag. Di sini alif lam komar ya. Real. Ro berbaris bawah. Goiri. Real. Alif lam komar ya. Ya, sebelum tuh untuk hukum dibaca ro. nipis. Oke. Dibaca dengan tarkik nipis. Betul. Bertemu dengan alif lam. Apa ini nama dia? Alif lam. Ro berbaris bawah dibaca nipis. Dibaca dengan nipis. Real. Ya. Real. Dibaca dengan nipis. Kemudian bertemu lagi dengan alif lam komariah. Bagus. Apa ini magni? Ada hukum kecil? Tidak. Selain nun mati, mim mati, jangan. Kalau huruf lain yang sukun, itu bukan hukum. Oke? Ini lama ini masuk kelas ini gua. Alif mad asli wow. Mad asli wow. Kemudian betul kan tuh? Wow, mad asli wow. Betul. Dubi. Kalau disambung dubi apa ya? Mad asli wow saja. Ghairil Mad asli wow aja ya kan yang tuh kan? Ya. Kemudian alai lin lin him mad asli safawi astagfirullahaladzim. Hukumnya ijhar safawi him Betul. dibaca dengan jelas. Bagus. Kemudian bertemu dengan walad alif lam samsia. Bagus. Kemudian dolin. Ini mad lazim. Ada tanda merah tuh. Nama dia mad lazim. Mad jais. Bukan. Kalau tiada hamzah, dia masuk kepada mad lazim. Mad lazim kalimi. Kemudian bertemu dengan mad arid lisukun lin. Mad arid lisukun dibaca dengan 2, 4 atau 6 harkat.
Alhamdulillah, tahniah Nekgu, bacaan yang bagus dan Sama-sama. Terima huraian yang kasih bagus. Ustazah. Sama-sama. Oke, Ini seterusnya Bu lambat apa nih? Lama Indah masuk kelas, Pak. Banyak Oke, Ba. penting. Oke, boleh juga mengurai. Oke, seterusnya saya minta pelajar yang lama sudah join tapi baru mau mengurai, minta kepada Kak Laura. Oke, Kak Laura untuk mad lazim harfi yang ini tidak payah urai. Terus Bismillah, baca sampai ayat ketiga. Oke. Sampai ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Allazina yumi Nah, jangan panjang. Allazina Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna nas-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke. Wa mimma rozaqa. Dia lantun sebab dia ada qalqalah. Wa mimma rozaqnahum. Yun kalau dia jumpa dengan huruf fa, nun mati Ya. jumpa huruf fa, kita tidak baca yun, kita baca Yunfikun. yunfikun. Oke, ulang balik wa mimma. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Samar-samar sudah dapat tapi dengung kurang 2 harokat. Yunfikun. Sekali lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagus. Oke, boleh uraikan tajwid. Oke, za mat asli alif Oke, dibaca. 2 harakat. Oke, seterusnya. Zalikal alif lam kamariyah Oke. dibaca jelas. Kita mat asli alif. Bagus. La mat asli alif. Oke. La roy mat lin. Jangan mat. Kalau dia di tengah, tidak perlu mat. Lin saja. Dibaca lin. dengan lembut. Ya, lin. Oke, lin. Oke. La roy. Bafi la roy bafi mat asliya. Oke, kalau wakaf tadi wakaf zalikal kitabu la raiba fih. Kalau wakaf dia jadi apa? Wakaf. Mat arid disukun Betul. Oke. Ya, jadi tadi kalau kakak baca tadi wakaf sini maka dia Ya. bukan mad asli. Dia jadi mad arid lisukun. Disukun. Oke, teruskan. Hudal mat arid idgham bila guna. Oke. Dibaca, syarat baca dia. Tiada tanwin. Oke, betul. Masuk tidak masuk tidak dengung. Idgham masuk tidak dengung. Masuk idgham masuk bila guna. dengan la tidak guna dengung. Itu dia punya cara baca. Oke, seterusnya muttaqin. Mat arid lisukun. Oke, bagus. Satu ayat lagi.
Allazi alif lam samsia. Kalau lam dia ada baris, dia bukan hukum alif lam ta'rif. Oh. Dia lam kalimat, tidak ada hukum. Oh. Allazi sebab lam dibaca. Kalau alif lam ta'rif ni, lam dia sama ada dia sukun ataupun dia terus masuk kepada huruf seterusnya macam ini. So dia tidak ada baris. Dia sukun, ada tanda sukun. Dia tiada tanda sukun. Tapi dia tidak dia dibaca. Kalau lam ni dia ada tanda, dia ada baris. Jadi dia bukan lam ta'rif. Okey? Oh. Allazi masuk zi. Ya, allazi mat asliya. Okey. Yu'minu mat asli waw. Bagus. Bil ghaibi alif lam kamar ya. Okey, bagus. Goibi. Goi. Ghaibi lin. Okey. Okay. Wayu mat asli waw. Bukan. Wayuki. Wa tiada. Wayuki. Wayuki mat asliya. Sorry. Okey. Mat asliya kimun baru mat asli waw. Okey, terus. Kimun sala alif lam samsia. Betul. Alif lepas tu kimun sala alif mat asli alif. Betul. Dibaca 2 harakat. Wa mimma mat asli alif. Sebelum mat asli alif. Betul. Tapi sebelum dia tu ada hukum lagi. Guna Wajibul. wajibul guna. Okey. Wa mimma razaqna qalqala sugra razaqna. Okey. Qalqala sugra. Razaqna mat asli alif. Bagus. Hum yun izar safawi. Okey. Hum yun Yumfi. yung ikfa. Betul. Ifa apa? Ifa hakiki. Ifa hakiki nun mati jumpa huruf fa. Okey, last. Yunfikun. Mat arid li sukun. Betul? Mat arid li sukun. Okey, tahniah Kak Laura. Nervous ba? First time. Betul. Okey, tahniah. Betul. Tak, dia memang tu. Kalau mula-mula kita rasa macam nervous, nanti lama-lama macam kalau kita tidak dibagi peluang, kenapalah aku tidak mengurai, dia akan jadi begitu. Dia jadi seronok. InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan. Terima kasih. Tahniah. Sama-sama. Seterusnya Kak Jamsam kasih habis sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minu. Walla. Jangan al. Walla. Cepat saja. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma. Jangan panjang. Ilaika wa. Terus masuk. Ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa Ala. Tadi kurang panjang nih Kak. Kakak ala hudam dia termasuk. ala hudam. Okey Kak Edita. Sekali lagi.
Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, uraikan tajwid. Wal azil mad asliyah dibaca dua harokat, dibaca panjang dua harokat. Nayu minu nu mad asli waw dibaca panjang dua harokat. Nabi mad jais munfasil dibaca dengan 4 atau 5 harokat dengan 2 kalimah. Ikfa hakiki. Ilai lin dibaca dengan lembut. Kawama mad jais munfasil dibaca dengan panjang 4 atau 5 harokat dengan 2 kalimah. Lepas tu ikfa hakiki. Zila ming ikfa hakiki. Cara baca ifa hakiki dibaca dengan dengung 2 harokat. Macam samar-samar dan samar-samar. Lepas tu ming dibaca samar-samar dan dengung 2 harokat. Lepas tu balik qalqalah sughra dibaca dengan lantunan kecil. Lepas tu ada angin di sana hamas. Lepas tu wabil bil alif lam qamar ya dibaca dengan jelas bil. Lepas tu mad badal. Ya, mad badal. Lepas tu qira taqdim dibaca dengan tebal. Saya berhenti tadi. Hum izhar safawi, yu mad asli waw, tinun mad arid sukun dibaca dengan 2, 4, 6 harokat. Oke, bagus. Ula mad wajib mutasil dibaca dengan 4 atau 5 harokat dengan 1 kalimah. Ala mad asli alif, udam masuk dengan dengung 2 harokat idgham diguna. Lepas tu mir ya nipis kah tu nipis kah? Ro ni ada kala dan baris atas. Okey. Mir dia ada hukum laguna lagi di sana. Nun mati. Okey, nun mati jumpa huruf ro. Masuk tapi tidak dengung. Laguna. Lepas tu rob ada ro tafkhim lagi di sana. Bikin saya berhenti tadi jadi tiada hukum. Kalau saya terus ya dia ada hukum izhar safawi. Lepas tu wa ulah mad asli mad wajib mutasil dengan dibaca dengan 4 atau 5 harokat dengan 1 kalimah. Mul alif lam qamar ya dibaca dengan jelas. Lam itu mul. Lepas tu muflihun mad arid sukun dibaca dengan 2, 4, 6 harokat. Terima kasih Ustazah. Tahniah Kak Jamsam, bacaan yang bagus, uraian tajwid, nama dan cara bacanya pun bagus. Tahniah. Siapa? Okey, seterusnya Kak Nurul lah. Kak Nurul tidak boleh baca kan? Ada. Kenapa tidak boleh pula ni? Siapa? Okey, Kak Nurul. Boleh.
Oke, terus urai lah ya. Terus urai sampai 2 ayat. Ayat 6 hingga 7. Inna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Kita terus urai. Wajibul guna Oke, dibaca. dibaca 2 harakat, ada dengung. Oke, dengung 2 harokat. Dengung Oke. 2 harakat. Oke, seterusnya innalladzi. Ada zi. Mad asli ya dibaca panjang 2 harakat. Oke. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Kakak urai sampai alaihim. Okey, ru tu ru tafkhim, ru mad asli waw dibaca panjang 2 harakat. Oke, seterusnya. Sawaun tu mad wajib munfasil. Muttasil. Mutasil. Astaghfirullahalazim. Mad wajib mutasil dibaca panjang dalam satu kalimah. Dibaca panjang berapa harakat? 4 hingga 5. Oke, bagus. Alai. Lin him tu izhar safawi. Oke. Alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anza. Dari sini. Okey, itu ikfa hakiki. Oke. Dibaca samar-samar kah dengung? Betul. Samar-samar serta dengung. Dengung 2 harakat. Oke, bagus. Zar itu ro tafkhim. Oke, bagus. Hum izhar safawi. Am izhar safawi. Lam izhar safawi. Itu ikfa hakiki. Dibaca dengung dengan samar-samar 2 harakat. Bagus. Zir. Ro tafkhim. Bukan baris bawah. Ro sukun baris ya. bawah. Ro tarkik. Ya, betul. Hum lah. Hum izhar safawi. La mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Yu lin. Yuk tidak lin. Oh, bukan lin. Tidak. Bukan. Yuk sukun. Oh, okey. Minun mad arid li sukun. Okey. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, urai. Okey, mana sudah ni? Jalalat tebal. Okey. Dibaca apa tu 2 harakat yang Allah tu. Lam dibaca panjang 2 harakat. Oh, lam dibaca panjang. 2 harakat kata murni. Iya, betul. 2 harakat. Ala mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Hulu mad asli waw dibaca panjang 2 harakat. Him izhar safawi. Ala mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Sam izhar safawi. Him. Okey. Oh, tiada. Ada lagi. Okey, teruskan lagi sikit lagi. Ya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Okey. Wa ala itu Dari ini. Sam'ihim wa. Mim mati jumpa huruf waw. kasih sambung. Sam'ihim. Okey, kalau
kalau saya berhenti sini kan dia tiada hukum lah kan Murni. Ya, sebab Him. sambung. Kalau saya sambung dia menjadi izhar safawi. Betul. Ala jumpa dengan apa ini? Hamzah qat'i di Hamzah lain tu kalimat. lain kalimat mad jaiz munfasil. Bagus. Aba tu qalqalah sugro. So mad asli alif dibaca panjang 2 harokat. Ro apa tu dia punya baris Absori. Abaso dia mad Ri. asli ya, yang ri tu dia ro tarkik. Betul. Him tu izhar safawi dibaca jelas. Gisha mad asli alif dibaca panjang 2 harokat. Okey, sikit lagi. Wa ala absarihim gishawatun wa lahum azabun azim. Okey, kalau Daripada sini. Tanwin berjumpa huruf waw. okey, kalau kakak berhenti yang risyawatu tu tiada lah kan, tapi Ya. kalau kakak sambung pergi waw dia menjadi idgham diguna. Okey, cara baca Cara baca dia dengung dibaca masuk dulu. Oh ya, masuk. Masuk dengung Dua 2 harakat. harakat. Ya. Betul. Teruskan. Lahum izhar safawi dibaca dengan jelas. Alza mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Okey. Ini bun. Betul. Bun Itu izhar halki kan Murni? Betul. Tanwin berjumpa dengan huruf ain. Ain kan? Ya. Azim mad arid disukun. Okey, tahniah Kak Nurul. Ya, Uraian tajwid yang bagus. Okey, seterusnya Kak Alia. Ayat 8 hingga 9. Hingga 9. Okey. Ya, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi Wa minan nasi yaqulu amanna billah. Okey, boleh berhenti. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Okey, teruskan. Yuqazi'una huruf dal. Yuqadi'una allaha walladzina amanu wa ma yuqda'una baris atas. Wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey, sadaqallahul azim. Uraikan tajwid. Wa minanna. Alahai, mata 4 sudah masih tidak jelas. Wa minanna itu wajibul gunnah. Sebelum wajibul gunnah. Ada alif lam kamari samsiyah. Okey, selepas tu baru ada wajibul gunnah masuk dan dengung 2 harokat. Lepas tu Maya ini belum. Ada lagi satu. Minan na ni ada mad asli alif di sana, jadi baca panjang 2 harokat. Lepas itu
Maya ini Maya apa sudah tadi itu idgham Nun bil mati, gunnah. idgham bi gunnah. Nun mati jumpa huruf ya. Ya, ini memasukkan tanpa dengung. Dengung. Ayat. Maya. Kalau yang tanpa dengung dua aja huruf dia. Lam dan ro. Kalau Oh, ya. huruf ya masuk dengung. Ada Oke, yang masuk teruskan. dan dengung 2 harokat. Baru Betul. dia ku ini ini lin kah? Bukan. Bukan, tidak kan? Nah, ini mad asli. Ku. Ya, mad asli waw. Dibaca Bagus. panjang 2 harokat. Lo Oke. a ini ialah mad badal. Lepas tu mana ini apa sudah wajibul gunnah. Oke. Lepas tu dia ada mad asli alif di sini dibaca Oke. panjang 2 harakat. Lepas tu bila ini lam jalala dibaca nipis sebab sebelum tu berbaris bawah, tapi la tu Bagus. dibaca panjang 2 harakat. Lepas tu Bagus. lepas tu wabil tiada kan wabil sebab Ada. anu Ada Kak. Wabil yaw. Ada alif lam. alif lam kamar ya. Ada alif dan lam. Wabil yaw. Alif lam. Kamar ya. Wabil Putus alif lam kah? kamsi ya. Kamar ya bahkan masuk jelas. Putus. Lepas tu yau baru dia lin. Putus Min. kah? Saya kah yang putus kah Kak Alia? Tiada dengar semua. Dia dengar Jelas, si Murni pun. jelas pula Murni. Saya tidak boleh dengar. Putus kah? Saya kah yang putus? Dengar. Jelas. Ya, jelas suaranya. Dua-dua jelas. Siapa yang putus? Baik. Kamu dengar suara saya? Dengar, dua-dua dengar. Jelas. Hai. Ya, saya pun dengar juga. Saya tidak boleh dengar Kak. Nah, kamu punya lah tuh. Kak Alia. Jelas sini. Jess, saya kah yang putus Jess? Ya, dua-dua dengar. Alah. Oh, tapi kan Ya, jelas dua-dua. ya tapi kakak punya 4G ini macam samar-samar tahu. Tapi internet dia full. Tempat saya jelas. Jelas si Murni punya apa? Ya, Yang dia klip-klip paparan dia tu. tuh yang pandai berhenti Tidak dia jelas, punya Kak. klip-klip. Saya tidak dengar. Tapi saya jelas dengar kalau Ustazah Murni dengar saya jelas. Oh. Oke. Dengar sudah? Boleh Kak? Sikit lagi. Volume enggak? Boleh sudah? Dengar. Ya. Boleh. Dengar sudah kan? Oke, sampai mana sudah? Hilang dari anu sudah saya. Wabil yaumil. 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 Bil yau ni mad asli yau lin. Oke, mil. Oke, mil ni alif lam kamaria. Oke. Ni mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Kalau huruf hamzah. Hamzah. Hamzah kan? Bil mad badal. Sorry. Oke. Ya. Mad badal. Ri ni ro tu dibaca nipis. Iya, baris bawah. Ri. Ro baris bawah. Wa ma ada mad asli alif dibaca panjang 2 harakat. Kumbi ini ikfa hakiki. Bukan. Kumbi. Mim mati. Ifa. Kalau mim mati. Ikhfa. Syafawi. Oke, betul. Mu'minin. Betul. Mu ada mad asli waw. Tidak. Mu Mu mati. Hamzah yang sukun. Hamzah mati ya.
Mukminin, nini, mad aridli sukun dibaca 4, 5 atau 6 harokat. Bukan 5. 2, 4, 6. Boleh baca Sorry. 2, 2, 4. 4 atau 6 harokat. Okey, satu ayat lagi. Okey. Yuho. Ho, ada mad asli alif dibaca panjang 2 harokat. Di u ada mad asli waw dibaca panjang 2 harokat. Nallahu lam jalalah dibaca takhim, tebal. Tafkhim. Okey, betul. Tebal. Takhim. Dibaca tebal dan panjang 2 harokat. Wal ini alif lam kamar ya. Bukan. Waladhi Lam walla tidak. Kalau lam ta'rif dia lam tu dia tidak berbaris. Jadi ini tidak perlu urai. Tiada hukum lah, tiada hukum. Ya, tidak hukum. Zi ada mad asliya dibaca panjang 2 harokat. Itu mad badal. Manu ada mad asli waw. Dibaca panjang 2 harokat juga. Wama pun ada mad asli alif dibaca panjang 2 harokat. Daun. Baris atas. Ada mad asli waw dibaca panjang 2 harokat. Illa ini apa sudah? Lain kalimat. Illa anfu. Dia lain kalimat. Illa satu kalimat, anfusahum satu kalimat. Kalau 2 kalimat ya lamat umat jaiz munfasil. Betul. Dibaca panjang 5 atau 6 harokat? 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Lepas tu dia angfu. Dia ada ikhfa hakiki, dia baca samar-samar dan dengung. Okey. Sahum dia izar syafawi. Betul. Wama ada mad asli alif dibaca panjang 2 harokat. Lepas tu yash urun. Okey, ini mad aridli sukun dibaca panjang 4, 5 atau 6 harokat. 2, 4, 6. 2, 4, 6 harokat. Sorry. Alhamdulillah. Tahniah Kak Alia, bacaan yang bagus, uraian tajwid pun bagus. Seterusnya Bibi Syafiqah. Bibi, ada lagi kasih Bibi. Bibi ayat 10 hingga 11. Bibi Syafiqah. Siapa? Okey. Boleh mengurai Bi? Saya betul. Ya. Ayat 10 hingga 11. Fi qulubihim. Okey, boleh baca? Boleh. Okey, teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Fi qulubihim Maradun fa. Masuk ikhfa. maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Putuskah? Boleh dengar Bibi? Dengar. Walahum Macam azab. Lain dekat saya. Suara saya jelas? Jelas. Hilang. Walahum Saya tidak dengar Bi. Jelas suara dia tu ah.
Jelas Lain jelas saya suara si kah, Bibi. Bibi? Dua-dua kamu punya suara jelas. Mungkin tempat si Ustazah Murni yang ada masalah lain, Ustazah. Klip-klip dia punya Sebab- apa? Itu Ya, biru-biru itu? dua kami boleh dengar jelas. Saya rasa lain dia lah itu. Punya lain kah, Bibi? Macam Ustazah Murni punya nih lain tidak bagus nih. Dia punya klip-klip tuh pandai hilang. Assalamualaikum. Aku baca aja lah ini kalau Putus dengar. kah? Kami sajalah mendengar Bi. Mungkin Ustazah Murni boleh Saya punya kasih suara dulu. boleh dengar? Dengar. Boleh dengar, boleh. Ai. Walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Putus kah, Bibi? Siapa? Iya. Iya. Murni, suara kami dengar. Murni. Nah, Oh, dia punya lain lah nih. dia punya tuh. Dia punya Ya, lain. nah, dia tidak dengar kita. Betul. Dia punya lain tuh yang ada Ai, masalah. saya tidak tuh. boleh dengar. Ya, keluar Nah, dulu. Kasih keluar punya dulu. lah itu, dia Keluar punya Tidak dulu, boleh lain. dengar, Kak. Bibi. Keluar. Keluar dulu. Kenapa nih ya? Dua-dua mic, oke. Oh, saya punya lain oke, Kak. Kenapa saya tidak boleh dengar Bibi? Kan saya punya yang bermasalah. Aduh. Iya, macam Hai, Murni kamu punya lain nih. saya punya lah nih kali ya. Ayah. Tidak boleh dengar. Oke, saya keluar dulu lah. Keluar dulu ah. Sudah nih betul. Cakap konon saya. Mungkin dia pakai satu lain saja, mungkin baru oke. Ya, berat kali sudah kan sebab Iya, dua-dua berat. dia buka, kesian juga. Ya. Kamu astaga. Saya lagi di luar dulu. Jangan manja lah. Ini online gila. Dia orang pun mau belajar batu bi. Malah saya lihat pakai bahasa TikTok itu. Boleh dengar sudah? Boleh Boleh. dengar sudah? Saya dengar. Oke, alhamdulillah. Jadi jelaslah suara saya Aduh, sudah nih. jelas sudah. Oke, ulang Jadi- balik walahum Walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Yakdibun. yakdzibun. Yakdibun. Oke, satu ayat lagi. Oh, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Oke, urai tajwid. Dari mana sudah itu tadi? Yang fi kulu bahkan Iya, betul. Betul. fi mad asli ya, baca panjang 2 harokat. Ulu lu mad asli waw, baca panjang 2 harokat. Bihim 2 hukum kan nih?
Tidak, bihim, satu saja. Bihim. bihim, Mim jumpa huruf mim. oh, idgham mimi, Cara baca? cara baca dengung, dengung 2 harakat, Ya, betul. bihim marodun, ikhfa hakiki, Oke, sebelum tuh huruf ro. dibaca tebal, Oke, ikhfa hakiki. Terus za. di mana sudah? Jangan za, bukan za. Za jelas. Fazada. Jangan za. Faza. Za. Tekan. Faza, Betul. faza, mad asli alif, baca panjang 2 harakat. Oke. Dahumullah, apa ini? Lafzul jalalah, Ya, betul. dibaca tebal, 2 harakat. Lam dibaca 2 harakat. Lam dibaca panjang 2 harakat. Marodo, do ni mad iwad. Oke, cara baca? Cara baca dibuang 1 baris, baca panjang 2 harakat. Oke, teruskan. Walahum, apa sudah nih, izhar syafawi, Betul. dibaca jelas dan cepat. Za, mad asli alif, baca panjang 2 harakat. Bun, izhar halki, baca jelas dan terang. Ali, mad asliya, baca panjang 2 harakat. Apa ini? Iklab. Betul. Iklab. Cara baca? Apa macam ni cara baca dia? Dengung 2 harakat. Ya, sebelum dengung kita buat apa? Gantikan tanwin kepada? Gantikan tanwin kepada mim. Oke, bunyi mim, kemudian dengungkan 2 harakat. Seterusnya? Bima, mad asli alif 2 harakat, panjang 2 harakat. Ka, mad asli alif, baca panjang 2 harakat. Nu, mad asli waw, baca panjang 2 harakat. Yakzibun, sebelum huruf akhir ada waw tidak berbaris. Mad aridi sukun, baca panjang 2, 4, 6 harakat. Oke. Wa idza. Oke, teruskan 1 ayat lagi. Wa idza, mad asli alif, baca panjang 2 harakat. Fi, mad asliya, baca panjang 2 harakat. La lahum, la, ada hum kan di sini? Hum, izhar syafawi. Ada mim mati jumpa, ya betul. Oke. La, mad asli alif, baca panjang 2 harakat. Tufsidu, mad asli waw, baca panjang 2 harakat. Apa ini? Fil ar, apa ini? Alif lam komar ya? Betul. Hamzah. Mad badal. Tidak, dia tak jadi mad badal sebab fil dia tidak boleh panjang. Kalau mad badal ini dia ada ro sukun. Dia jadi ro dibaca baca tebal. Oke. Ko. Mad asli alif, baca panjang 2 harakat. Oke. Lu, ini yang saya tidak tahu nih. Oke. Kalau lu ini kita kategori mad asli berjumpa dengan
hamzah di lain kalimat. Kalau di lain kalimat macam ini, qalu satu perkataan, innama satu perkataan. Okey? Oh. Qalu inna satu perkataan. Jadi kalau dia lain kalimat begini, bendera ni berjumpa dengan hamzah di lain kalimat. Okey? Ini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Hukum mad itu ya, hukum mad ini, panjang mad ini lebih daripada 2 harakat, dia akan berlaku apabila dia berjumpa. Okey? Kalau berjumpa dengan hamzah. Kalau kita baca dia berjumpa dengan hamzah yang ini, maka dia punya hukum bacaan akan berlaku hukum mad jaiz munfasil sebab dia qalu inna, mad jaiz munfasil. Kalau tidak jumpa qalu, kita wakaf di qalu, kita cuma kata qalu, maka tidak berlakulah hukum mad jaiz. Hukum apa yang berlaku? Hukum mad asli. Wow. Mad asli saja. 2 harakat saja. Dia akan berlaku kalau dia jumpa. Boleh? Boleh? Jadi mad jaiz. Jadi mad jaiz munfasil ini dibaca berapa harakat yang panjang? 4 ataupun 5 harakat. Boleh? 4 atau 5 harakat ya. Seterusnya inna. Sudah tu. Inna wajibul guna dibaca dengan 2 harakat. Ma mad asli alif baca panjang 2 harakat. Apa sudah ni? Nahnu. Muslihun. Okey, ada lihun. Okey, sebelum apa ni? Huruf akhir dia ada waw tidak berbaris. Dia jadi mad arid li suku. Dibaca panjang 2, 4, 6 harakat. Okey. Mad arid disukun bukan hanya waw yang tidak berbaris. Sebab dia mad arid, dia datang sebab ni huruf yang ketiga yang dimatikan kerana wakaf. Okey. Kalau dia hanya huruf waw sahaja, dia mad asli. Bila mana dia menjadi mad arid? Sebab mad arid ada huruf yang ketiga lisukun. Yang disukunkan kerana wakaf. Okey. Tahniah Bibi, bacaan yang bagus dan uraian tajwid pun bagus. Ada lagi yang mau mengurai? Okey, kalau tiada yang mau mengurai, kita sudah jam 10. InsyaAllah kita akan teruskan. Tolong ingat ya, kasih saya ingat kita masuk kepada ayat yang ke-12 pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan kita akan teruskan pelajaran 18. Pada buku Al-Hira kita masuk kepada bacaan mad. Okey, saya akan terangkan mana bacaan mad yang belum kita belajar. Kalau mad asli ni hendaklah sudah kasih terang sebab sudah kan. Jadi saya akan terangkan mana yang kita belum belajar sampailah mad lazim musaqqal harfi. Okey, mad lazim musaqqal harfi. Kemudian minggu depannya lagi kita masuk kepada pelajaran 19 idgham. Saya akan sekalikan dengan tanda-tanda wakaf, nun iwad ataupun nun iltiqosa kinain, sujud tilawah, maka habislah kita punya pembelajaran. InsyaAllah kita ada 3 kali perjumpaan lagi. Tahniah kepada yang join pada hari ini, tahniah kepada yang mengurai, yang membaca, yang tidak dapat berkesempatan mengurai dan membaca hari ini. InsyaAllah kita teruskan pada minggu hadapan. Okey, teruskan istiqomah kita 3 kali perjumpaan lagi. Okey, kita akan teruskan kita punya ayat 12 sehinggalah habis kita punya okey Kak Edita. Ya, nanti minggu depan kakak mengurai. Okey, awal masuk ya. Awal masuk, awal mengurai.
Okey, tahniah untuk semua. InsyaAllah minggu depan mana yang tidak berkesempatan mengurai hari ini, saya akan panggil nama dia minggu depan, dan kalau saya terlupa tolong masukkan nama dekat SMS ya. Okey Kak Edita. Tahniah untuk semua dan terima kasih kerana menyokong kelas ni. InsyaAllah kita akan berjumpa 3 kali lagi perjumpaan. Saya harapkan siapa yang sakit semoga segera diberi kesembuhan. Kita yang macam sakit pun tidak sakit pun macam sakit, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Semoga apa yang kita buat selama ini, kita mengaji, kita berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban segala-galanya, mendapat ganjaran yang berlipat ganda dan digantikan dengan segala kebaikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Sekiranya dalam penyampaian tadi ada penggunaan kata yang kurang tepat, penggunaan kata yang kasar, bahasa yang kasar, mohon dimaafkan. Kita segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya menyampaikan sedikit ilmu apa yang saya ada. Tahniah untuk semua. Kita akan akhiri kita punya kelas pada malam hari ini dengan doa sama-sama Kak Zaitun. Dengan doa hatam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, selamat malam semua, selamat berehat.